Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, urusannya dipermudahkan. Terima kasih Tuan Moderator yang saya hormati, junior saya di UM, saya rasa, dari Muslim Melaya, Ustaz Izwan Yusof, kepada Imam Jalius, saya pengurusi Persatuan Kebajikan Penjaja Pasar-Pasar Ceras ini. Begitu juga kepada Encik Mat Syukur Aziz selaku pengurusi Perkim Bandar Tun Razak, dan sangat diraikan adalah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun. Syukur kepada Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Moga Allah memberikan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya kepada kita semua yang berada dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sikit saya nak sentuh pasal Siti Khadijah tadi tu. Ya, disebut-sebut oleh Rasulullah SAW walaupun sudah meninggal. Kita nak tak jadi macam tu muslimat? Ya, kita dah meninggal, suami masih sebut-sebut kebaikan kita, masih ternanti-nanti, terngiang-ngiang memberi, berkata-kata, bercerita, ni mak kau lah buat ni dulu, ni mak, kalau mak kau ada, kalau mak kau ada ni lah. Nakkah kita jadi macam tu? Disebut-sebut, tapi nak menjadi seorang isteri yang disebut-sebut oleh suami, kita kena menjadi isteri yang solehah, insya-Allah. Dan itulah sebenarnya ibrah ataupun pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum itu, mungkin muslimin akan kata, dengar orang perempuan, tengok orang perempuan banyak, Nabi kata penghuni neraka ramai perempuan. Dan kita pun okey, lepas tangan begitu. Jika kita melihat isteri kita melakukan kesilapan, bukan sahaja isteri yang perlu bertaubat kepada Allah SWT, lebih-lebih lagi suami. Kalau kita lihat anak-anak melakukan kesilapan, bukan saja anak itu perlu bertaubat kepada Allah, lebih-lebih lagi kedua ibu bapanya. Kerana mungkin di atas kesilapan tersebut ada bahagian daripada kita. Kesilapan isteri kita yang menyebabkan boleh diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak adalah daripada kesilapan kita yang tidak mendidik ataupun tidak menjaga isteri kita dengan sebaiknya. Jadi perlu didengar oleh dua-dua pihak, Dan saya rumuskan, memang disebut banyak peristiwa. Kalau kita baca sangat ngeri, masya-Allah. Sebab tu bila kita kata kalau kita yakin tu yakin yang macam mana? Yakin kalau kita sebut tentang keyakinan, nak cerita pasal keyakinan sebagai contoh, kita yakin tak harimau ni makan orang? Tahu tak? Tahu kena bezakan tahu dengan yakin. Kita tahu tak harimau makan orang? Harimau adalah haiwan apa? Karnivor. Kalau sekarang, bahasa sekarang karnivor. Kalau orang dulu senang, dia makan daging. Lembu maun, makan daun dulu. Bahasa dulu masa saya sekolah rendah, Sekarang ni herbivore, karnivor kan tak apa. Harimau makan orang, dia makan daging. Kita tahu tu semua. Tapi tiba-tiba saya tengah ceramahnya tu muncul harimau kat situ tu. Apa kita buat? Kita usap-usap dia ke? Dia comel harimau ni. Kita buat apa kalau kita nampak harimau tiba-tiba? Kita lari. Itu tanda kita yakin bahawa harimau akan makan daging, harimau akan makan orang. Begitu juga kalau kita yakin dosa yang kita lakukan balasannya adalah neraka, kita perlu lari daripada melakukan dosa. Dan itu kesimpulan yang disebut ataupun diceritakan dalam peristiwa Isra' Mi'raj tentang Nabi SAW. Saya bacakan dari Usama bin Zaid menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku berdiri di atas syurga. Kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah golongan miskin, dan orang kaya tertahan di luar pintu syurga kerana dihisap. Sebab kita akan ditanya ke mana harta kita dibelanjakan. Selain daripada itu, ahli neraka diperintahkan masuk ke dalam neraka. Dan aku berdiri di atas pintu neraka itu, kulihat kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah perempuan. Na'udzubillah. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan rahmat kepada Allah, belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, walaupun sebagian banyak macam mana sekalipun dosa-dosa yang telah kita lakukan,
minta dengan Allah keampunan daripada Allah SWT selagi pintu taubat Allah masih terbuka. Dan atas dasar apa, dan banyak kisah-kisah kalau disebutkan sangat mengerikan. Saya sebut satu dua je dan saya akan buat kesimpulan kenapa sebenarnya. Kenapa sebenarnya wanita ramai boleh dimasukkan dalam neraka. Yang pertama, perempuan digantung rambutnya dan otak kepala menggelegak. Kedua, perempuan digantung lidahnya. Ketiga, perempuan digantung buah dadanya. Perempuan yang motong badan, macam-macam. Macam-macam. Dan antara kesimpulan ada 5 perkara yang menyebabkan kita boleh diseksa. Dan 5 perkara ini kita perlu jaga. Perlu jaga, dan para bapa sekalian, para suami sekalian perlu menjaga isteri. Sebab isteri bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk mengajar. Kalau kita tidak mampu untuk memberi ilmu fardu ain kepada isteri, kena benarkan isteri untuk berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, penduduk di sini saya lihat ramai perempuan yang datang dalam majlis ini. Pada asalnya ramai perempuan, sekarang dah sama banyak. Sama banyak. Yang pertama, apa tentang solat. Malah sama-sama perempuan yang meninggalkan solat. Tadi Ustaz Izwan ada sebut. Saya tak ulas. Tak ulas, insya-Allah. Kita cuba jaga dan kita kembali nak menempuh Ramadan ini, kita buat azam. Dari bulan Syaban kita kena ada azam. Bukan tunggu Ramadan baru nak start. Sedangkan dari bulan Syaban sepatutnya kita dah mula untuk mendapatkan macam mana beramal, bagaimana untuk mendapatkan takwa yang dijanjikan apabila kita berada dalam bulan Ramadan kelak. Yang keduanya ialah yang ingin saya sentuh ialah tentang aurat. Aurat. Bagaimana banyak dikisahkan yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Dan tentang aurat ini saya rasa kita mungkin dalam masyarakat Malaysia mungkin ada fleksibel, tapi kita kena ada bottom line dia. Bottom line apa? Kita kena KPM paling rendah. Paling rendah. Kalau orang tutup aurat misalnya tak kira lah warna apa, fashion macam mana.